Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada malaysianow.com. Bertajuk, Masa Depan Anwar Makin Malap Selepas PKR Kalah Teruk di Melaka. Kemelut yang dihadapi parti itu dalam PRN Melaka akan membawa kepada persoalan sukar berkenaan tokoh yang menjadi simbol penubuhannya. Gesaan senyap supaya Presiden PKR Anwar Ibrahim yang juga adalah merupakan pengerusi Pakatan Harapan PH diganti timbul kembali susulan kegagalan PKR memenangi kerusi dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Melaka yang berakhir semalam menurut sumber yang rapat dengan perbincangan dalaman parti itu. Beberapa pemimpin dan aktivis kanan PKR yang kekal bersama parti sejak ditendang keluar dari Putrajaya pada 2020 yang lalu turut mempersoalkan keupayaan Anwar untuk mengetuai gabungan itu. Mengatakan parti itu akan berdepan kesukaran dalam menghadapi sekutu-sekutunya terutamanya DAP bagi membincangkan peruntukan kerusi yang memiliki populasi campuran kaum pada pilihan raya umum PRU akan datang. Sekurang-kurangnya dua ahli parlimen PKR yang dihubungi Malaysia Now enggan mengulas. Sementara seorang lagi berkata kajian postmortem akan dilaksanakan dalam beberapa hari yang akan datang bagi membincangkan kembali persoalan mengenai pemimpinnya yang menjadi imej parti. PKR tewas di kesemua 11 kerusi yang ditandinginya walaupun diperuntukkan paling banyak kerusi daripada rakan sekutunya dari Amanah yang menang 1 kerusi sementara DAP menang 4 kerusi. Walaupun beberapa kekalahan terburuknya menunjukkan penolakan kuat daripada pengundi Melayu, parti itu juga turut kalah di Macap Jaya. Macap Jaya adalah sebuah kerusi penting kerana ia adalah satu-satunya kerusi majoriti bukan Melayu yang telah ditandingi oleh PKR. 7 lagi kerusi majoriti bukan Melayu ditandingi DAP yang memenangi 4 daripadanya. Seperti di seluruh negara, sudah jadi cabaran bagi PKR untuk dapat kerusi yang didominasi kaum Cina atau malah berbilang kaum kerana kerusi ini dituntut oleh DAP pada setiap pilihan raya semasa perbincangan pembahagian kerusi. Kata seorang bekas ahli PKR yang pernah terlibat dalam pembahagian kerusi antara parti PH. Kekalahan di Macap Jaya hanya akan mengukuhkan hujah DAP untuk tidak berikan kerusi kepada PKR dan Amanah jika ia berkait dengan kerusi majoriti bukan Melayu, katanya. PKR ditubuhkan sebagai Parti Keadilan Nasional PKN pada tahun 1999 oleh penyokong Anwar. Beberapa bulan selepas beliau dipecat oleh Dr. Mahathir Mohamad dan kemudian disabitkan dan dipenjarakan atas kesalahan liwat dan salah guna kuasa. Sejak itu, parti itu mengekalkan imejnya sebagai Parti Anwar dengan istrinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan anak perempuan mereka Nurul Izzah diberi peranan penting. Gesaan supaya Anwar berundur bukanlah perkara baru. Pada Ogos yang lalu contohnya, kegagalannya mengumpul sokongan yang cukup daripada ahli parlimen pembangkang bagi mengisi kekosongan jawatan Perdana Menteri, susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin mencetuskan perdebatan sama ada beliau masih relevan. Pengkritik sosial terkemuka iaitu Chandra Muzaffar yang juga adalah merupakan salah seorang penggerak awal gerakan reformasi turut bersetuju bahawa keputusan PRN akan menghantui Anwar dengan persoalan yang ditimbulkan mengenai peranannya dalam mencetuskan pilihan raya semasa pandemik COVID-19. Sejak 2 tahun kebelakangan ini, Anwar memberi tumpuan terutamanya dalam usaha mendapatkan angka di Dewan Rakyat untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Sesetengah pengundi tidak menyukai cadangan ini, kata Chandra yang ditugaskan menggubal perlembagaan PKN sewaktu penubuhannya 2 dekad yang lalu. Beliau berkata, kestabilan politik adalah kebimbangan asas kepada pengundi sambil menambah antara punca PKR dihukum adalah disebabkan peranan presidennya dalam mencetuskan PRN semasa wabak. Ramai yang memutuskan untuk menentang orang yang menjatuhkan kerajaan negeri Melaka beberapa minggu lalu. Beberapa pemimpin BN sebenarnya meminta pengundi menghukum mereka yang menyebabkan ketidakstabilan di negeri itu, tambahnya kepada Malaysia Now. Pemeriksaan Malaysia Now mendapati di kawasan-kawasan yang ditandingi PKR
PH menduduki tempat terakhir dalam kalangan tiga gabungan utama, memperoleh 16.3% undi popular di belakang Perikatan Nasional yang dianggap underdog yang memperolehi lebih 18.7%. Malahan langkahnya untuk meletakkan nama besar seperti bekas Ketua Menteri dan bekas pemimpin UMNO iaitu Idris Harun di asahan atau ahli parlimen yang juga Ketua Penerangan PKR Samsul Iskandar Mat Akin di payah rumput ternyata gagal memberikan sebarang kerusi untuk PKR. Di Tanjung Bidara, di mana peratusan pengundi Melayu adalah tertinggi di Melaka, Zainal Hasan dari PKR kehilangan deposit apabila memperolehi hanya 489 undi. Chandra berkata kegagalan PKR memenangi mana-mana kerusi juga adalah bukti penolakan berterusan oleh orang ramai. Bagi ramai pengundi Melayu, persengkokolan PKR dengan DAP adalah satu yang dibenci katanya. Sementara itu, seorang bekas ahli parlimen PKR berkata, sebarang bedah siasat mengenai kekalahannya di Melaka tidak boleh mengabaikan persoalan kepimpinan pusat parti itu. Katanya, jawapan mengapa kami kalah di Melaka berada di luar negeri itu. Dan bedah siasat yang jujur akan tunjukkan beberapa kebenaran yang pahit. Patut ditelan katanya. Beberapa nama besar kalah. Pimpinan perlu lakukan muhasabah. Mungkin mereka perlu memikirkan sebab utama mengapa parti dibentuk katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tahniah diucapkan kepada Barisan Nasional yang telah memenangi PRN Negeri Melaka dengan majoriti 2/3, iaitu lebih 50% daripada majoriti yang ditawarkan di dalam PRN Melaka. Kita berharap politik negeri Melaka akan menjadi semakin stabil. Kita berdoa juga semoga tidak lama lagi akta untuk anti lompat parti akan dilaksanakan supaya undi-undi daripada semua pengundi akan tetap dihormati dan undi-undi daripada semua penyokong-penyokong setiap parti akan terus dihormati dan amanat yang diberikan disanjung tinggi. Kita berdoa semoga negara Malaysia akan terus aman damai. Kita sama-sama mengalahkan pandemik COVID-19. Sila jaga SOP yang telah disediakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekali lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Terima kasih kerana terus setia di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Selamat bersama-sama dengan keluarga. Jaga diri, jaga sesama. Kita jumpa lagi. Bye-bye.